A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi saya harap semua pelajar dapat dengar suara saya dengan jelas lah. Okey. Jadi sekarang ada dalam 11 orang Yang lain saya tak tahu ke mana. Okey, biasanya saya akan suruh pelajar masuk kelas 5 minit awal sebab nak buat preparation. Dialah kalau masuk tak adalah kelam kabut. Okey. Yang tu adalah disiplin masing-masing. Sebab kalau perasan, saya mesti mula pukul 8 suku. Masuk pukul 8 suku je mesti dah start kelas. Jadi kalau awak tak nak tertinggal apa-apa pun, kena hadir awal lah. Okay? Dan kalau awak nak hadir, tak kisahlah awak nak guna email apa pun. Sebab untuk Google Meet ni terpulang. Kalau nak guna email personal ke, nak guna email sekolah ke, boleh, tak ada masalah. Yang penting masuk kelas lah. Cumanya kalau Google Classroom tu je yang awak wajib guna email personal. Okay. Untuk Google Classroom, saya nak tunjuk dulu. Since ada pelajar baru, saya ucapkan selamat datang kalau ada kawan-kawan lain yang nak join, boleh promotekan sebab saya takut ada yang tertinggal. Maksudnya ada yang nak join tapi tak tahu ada kelas. Macam tu lah. Okay, sebab saya adalah dengar daripada beberapa pelajar ni, dia nak join tapi dia tak tahu pun yang saya buat kelas. Itu yang saya tak nak terjadi lagi lah. So kalau boleh, promote-promotekan lah. Okay. So dapatlah bantu kawan-kawan mana yang nak belajar. Dan saya ada peraturan saya sendirilah. Maksudnya peraturan yang sangat senang. Kalau ada kelas, awak hadirlah, wajib hadir. Kalau ada hal, contohnya macam urusan hal keluarga atau sakit ke, atau line, masalah internet dan sebagainya, atau ada PDPR sekolah kelas tiba-tiba lah kan, katakan cikgu sekolah buat kelas mengejut, just bagi tahu sahaja dekat saya lah, PM, okay, personal message, bagi tahu sahaja. Dan kalau ada bukti, just screenshot bukti itu dan tunjukkan ke saya. Saya akan bagi maksudnya kelonggaran lah. Saya akan setuju sahaja. Yang penting awak jujur lah. Okay, so ini adalah Google Classroom yang saya minta awak masuk dalam grup WhatsApp Kalau saya ada lah, saya tak ingat. Okay, so dalam ni ada dalam 30 orang pelajar. Okay, kira okey lah kan. Dan kat sini sebenarnya adalah berkenaan dengan nota dan latihan yang lepas-lepas tu. So bagi pelajar yang tak siap tu memang agak ramai. Kalau awak tengok kat sini ramai sangat yang tak buat. Okay, missing. Dan ada beberapa tugasan yang saya masih belum semak lagi. Tapi yang mana belum buat tu tak apa, saya tak marah. Okay, just kalau awak rasa awak nak buat, buat. Kalau awak tak nak buat, tak apa. Tapi kalau awak buat, awak ingatlah. Kalau awak buat, awak faham. Okay, kalau awak buat, kalau awak tak buat, awak just dengar sahaja, awak dapat sedikit je pengetahuan. Itu saya boleh jamin. Okay, kalau awak buat, mungkin awak faham, mungkin awak tak faham tu belakang cerita. Tapi buat sebab inilah peluang awak untuk belajar. Alright, so kat sini saya ada selitkan bawah sekali lah. Okay, kalau awak tengok bawah ni ada ujian pertama. Dan dekat sini saya ada selitkan soalan berserta dengan jawapan. Jadi kalau pelajar yang dah jawab soalan saya bagi tu, saya ucapkan tahniah lah Walaupun markah awak tak berapa okey, tapi jangan rasa down, jangan rasa give up. Sebab itu pertama kali kot untuk batch awak rasakan exam sebenar kan. Sekarang kita nak tahu macam mana nak buat jawapan yang awak rasa susah tu. Okay, so kita akan tengok macam mana bentuk soalan ni dulu sebelum kita tengok pada soalan tu lah. Okay, so dalam soalan ni saya just fokuskan bahagian B dengan bahagian C sahaja. Tapi topik ni kita tak tahu topik apa yang masuk. Jadi yang itu yang paling takut. Kita takut sangat dengan matematik ni sebab kita tak tahu nak target topik apa. Tapi kita boleh target bahagian apa yang kita nak score. Yang ini penting. Okay, bahagian yang kita nak score adalah bahagian B dengan bahagian C. Sebab bila awak belajar bahagian B dengan bahagian C, dia akan efek pada bahagian A. Maksudnya, awak akan auto faham. Dan kalau awak faham dalam bahagian B, awak akan boleh buat bahagian A. Dia maksudnya tajuk yang sama. Okay? Cuma markah dia kecil sikit lah. Dia kecil-kecilkan lagi. Sebab tu saya tak nak fokus bahagian A. Bahagian A ni dia banyak sangat termasuk dengan topik tingkatan 3, topik tingkatan 2. Jadi, saya tak nak fokus yang tu. Saya nak awak fokuskan topik tingkatan 4. Sebab awak tingkatan 4 kan. Jadi kita fokus tingkatan 4 punya topik.
So awak jangan terlepas apa-apa pun silibus daripada tingkatan 4. Okey, so dalam bahagian B ni, dia ada 5 soalan. Dia ada 5 soalan dan 5 soalan tu wajib jawab dan ada 45 markah. Maksudnya mungkin 8 hingga 10 markah lah satu soalan tu. Banyak tau, 8 hingga 10 markah. Dekat sini saya bagilah markah contoh. Ni satu soalan penuh ni 3, 6, 9 markah. So ada 9 markah lah puratanya. Okey, dan satu topik kita cakap satu soalan satu topik. Maksudnya kalau ni topik tingkatan 4, kenalah satu soalan 9 markah ataupun 8 hingga 10 markah lah. Kita tak tahu. Tapi yang paling penting awak belajar sebab benda ni mungkin akan masuk lah. Sebab bagi saya tajuk sukatan bab 8 memang famous. Okay, sebab tu saya nak fokuskan sikit lah topik ni. Okay, so kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan yang berkaitan dengan sukatan serakan data tak terkumpul. Data tak terkumpul. Data tak terkumpul. Dan ini adalah berkenaan dengan statistik lah. Okay, dalam bahasa matematiknya statistik. Okay, dekat sini awak kena faham bila kita nampak ada nombor-nombor yang banyak sangat, kita ada nombor, maksudnya data lah, data dalam bulan Mac dengan data dalam bulan April. Maksudnya kita panggil dia sebagai serakan data yang kita tak kumpul langsung. Maksudnya benda ni berselerak, benda ni berterabur. Tengok ni berterabur kan. Maksudnya dia tak terkumpul. Jadi sekarang kita nak susun data ni supaya data tu dia dikumpulkan dalam kumpulan yang cantik. Maksudnya dia adalah kaedah-kaedah yang kita belajar dekat ni, tingkatan 4 ni. Okey, salah satunya adalah plot batang dan daun atau dalam bahasa Inggerisnya adalah stem and leaf plot. Jadi macam mana kita nak fahamkan plot batang dan daun ni? Kalau ada dua macam ni lah, dua kategori. Kita ada kategori bulan Mac, kita ada kategori bulan April. Jadi apa yang awak nak kena buat adalah kita kena sediakan table macam ni lah, bentuk T. Bentuk T. Kenapa bentuk T? Ni untuk apa ni? Ni adalah untuk kita panggil dia lakar plot batang daun Lakar plot batang dan daun. Ni contohlah awak nak lakar plot batang dan daun. Tapi sebenarnya kalau awak fahamkan betul-betul lah konsep pokok ni kita ada tangkai dia, kita ada daun dia, kita ada bunga dia. Ni saya tak pandai lukis. Kalau awak rasa awak pandai lukis tu, pandai-pandai lah ni contohlah. Okay, saya tak pandai lukis, jangan ketahukan. So kalau awak tengok kat sini dia ada bunga, bunga, something lah, nampak macam telur dada atau telur mata. Okay, so awak tengok dia kat sini dia ada tangkai dan tangkai ni kita letak kat tengah lah, tangkai tu dekat tengah dan daun ni kita anggap dia dekat belah kanan atau kiri lah sebab kadang-kadang pokok ni kita tak tahulah dia tumbuh belah mana pun. Kadang-kadang boleh jadi daun dia belah kiri, kadang-kadang daun dia boleh jadi belah kanan. Tapi sebabkan kita faham dia ada dua kategori, dia ada bulan Mac, kita ada bulan April, so dia jadilah kiri dan kanan. Dia jadilah Mac dengan April. Tapi kalau dia ada satu cerita sahaja, contohnya satu cerita tu pasal bulan April sahaja, so bentuk dia akan jadi bentuk L. Bentuk L terbalik macam ni. Maksudnya April sahaja, tak ada bulan Mac. Dia hanyalah separuh. Kita panggil dia separuh. Maksudnya dia menghadap ke kanan sahajalah, tak ada pun menghadap ke kiri. Tapi kalau ada dua data yang kita katakan bulan Mac dengan bulan April, kita kena buat kiri dan kanan. Maksudnya kena seimbangkan. Siapa yang buat satu belah sahaja, dia salah memang auto salah. Dia tak akan dapat markah. Jadi hati-hatilah bila awak baca soalan ni. Dia kena tengok dulu data dia ada berapa kategori. Dia ada bulan Mac, dia ada bulan April. So bentuk yang penting awak kena faham adalah bentuk macam ni Dan awak ingat pokok je. Kalau pokok ni tengah dia tangkai, belah kiri dan kanan tu ibarat seperti daun lah. Jadi kalau dia ada data macam ni, awak boleh susun cantik-cantik. Sekarang kita nak susun data ni, so kita tengok satu-satu. Kita ada bulan Mac. Bulan Mac ni kita kena sangat-sangat tengok nombor yang paling kecil. Sekarang nombor yang paling kecil nombor apa kat sini? Cuba tengok bulan Mac ni, nombor apa yang paling kecil? 23.
So 43 kalau awak nampak. So bila kita tengok 43 ni adalah 2 digit lah kita belajar. 10, ratus dan sebagainya kan. So untuk daun, untuk daun pula. Untuk nombor depan, okey, nombor depan ni kita anggap dia sebagai tangkai lah. Okey, ni sebagai tangkai. So nombor 4 tu kita kena letak dekat tangkai. Ambil 1 digit. Okey. Dan kalau tinggal 1 digit dekat belah kanan, kita letak 3. So dia jadi 43. Bacaan dia adalah 43. So susunan dia macam ni lah sebab kita baca untuk bulan Mac. Kalau kita baca untuk bulan April, awak kena tengoklah nombor bulan April yang paling kecil. Okey, awak kena tengok nombor bulan April yang paling kecil iaitu 45. Okey, kalau awak lihat kat sini 45. Awak tulis 5 kat sini. Okey, bacaan dia 5. 4, 5. 4 baca 5. Dia jadi 45. Okey, kalau ada nombor lain, contohnya nombor 48, awak letaklah nombor 8 kat sini kan. Jadi daun ni, okey, daun ni wajib 1 digit Tak boleh letak 2 digit. Yang ini wajib 1 digit sahaja. Jadi kalau contohnya ada nombor ratus, awak rasa confused sangat. Apa jadi kalau data tu nombor dia 100, nombor dia 1000 atau nombor dia 300 atau 200 something kan? Jadi awak nak letak macam mana? So biasanya kita ambil 1 digit sahaja letak dekat daun. Daun tak boleh letak 2 digit. Daun hanya boleh letak 1 digit sahaja. Okey, kena ingat. So kalau contohnya awak dah letak nombor, contohnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh 10 kan? Okay, awak letak kosong kat sini. So bacaan dia adalah 100. Maksudnya daun tu wajib 1 digit lah. Batang ni tak kisah awak letak 2 digit ataupun 3 digit. Okey, tangkai ni boleh tebal. Sebab awak fahamkan pokok kan? Pokok kalau nak orang kata tumbuh dengan elok, dia mesti ada tangkai yang orang kata macam badan pokok yang sihat. So dia kena ada tebal lah. Okey, dia tak boleh nipis. Kalau nipis nanti awak tolak sikit, awak jentik je pokok tu habis. Dah tumbang. So jadi macam tak cantik lah. Okey. So ingat, dia punya tangkai tengah ni mestilah orang kata biarlah berdigit, maksudnya 2 digit ke 3 digit ke tak kisah. Tapi yang paling penting daun dia ni mesti 1 digit. Okey. So ni cerita ni saya tutup balik. Okey, kita sambung sikit. So jawapan untuk semua data ni awak kena susun. Susun tu ikut urutan menaik lah. Ni 4, lepas nombor 4 nombor 5, lepas tu 6, sampailah habis. Sampai habis tu awak tengok nombor tertinggi dia nombor berapa. So kalau nombor tertinggi dia nombor 84, okay, so saya nampak dekat sini 84 lah kan, paling tinggi. So awak tulis lah 7, 8. So jawapan yang paling tinggi adalah 84. Itu contoh lah. Okay, dan data yang lain ni awak kena cari sendiri. Okay, ni awak cari sendiri. So nanti awak punya jawapan akan dapat lah seperti ni Oops. Dia punya bentuk dia lebih kurang macam ni. Okay, so awak tengok kalau contohnya ada nombor 84, susunan dia kita ada lagi nombor yang lebih kecil daripada tu. Contohnya nombor 81, nombor 82. Okay, awak kena ikut urutan. Kecil dulu, kemudian dia akan membesar. Dia akan ikut nombor urutan lah baru cantik susunan dia. 81, lepas tu 82, lepas tu 84. Ikut urutan. Mesti ikut urutan. Kalau awak tak ikut urutan, saya tak sure mungkin akan tolak markah atau tidak. Tapi lebih selamat lah untuk awak kena ikut urutan. Okay, kena ikut urutan. Dan sekarang, jawapan yang sebenarnya adalah macam ni. So mostly siapa yang jawab tu memang betul lah. Tak ada yang salah Okay. So saya ucapkan tahniah lah bagi siapa yang jawab betul. So ini jawapan dia. Okay, saya pindahkan sikit ke opening. Okay, ni adalah jawapan untuk soalan nombor pertama 1A ni adalah lakaran 3 markah. Kalau ada typo atau macam tiba-tiba lah awak salah letak, contohnya nombor 8 ni, tiba-tiba awak terletak sini. Contoh, dia akan dapat 3 tolak 1. Maksudnya tolak 1 markah lah. Cacat, ada sedikit cacat dia akan tolak 1 markah. So hati-hati jangan salah. Kena semak.
Macam mana nak semak? Okay, macam mana nak semak? Betul ke kita buat ni? So awak kira ada berapa data kat sini? Kita ada 5 dengan 4 baris. So 5 kali 4, 20. Kita ada 20 data untuk bulan Mac, kita ada 20 data untuk bulan April. Mesti ada 20 data dekat bulan Mac, mesti ada 20 data dekat bulan April. Kena kira. Okay. So dia ada 5, 10, 15, 17, 20. Okay. So ada 20 data betul. Kena check lah. Okay. So ini adalah berkenaan dengan plot. Senang je. Okay. Kalau awak nak susun-susun ni, just tengok balik jawapan tu memang dah ada dekat soalan. So awak just ambil je. Cuma kalau salah tu saya tak boleh nak tolong lah. Okay. So kita tengok pula soalan yang seterusnya. Okay, ada yang masuk lagi ke? Tak ada. Alright. So kita tengok soalan yang seterusnya. Tentukan julat bagi setiap markah ujian. Ni ada 2 soalan lah. Dia tanya julat dengan julat antara kuartil. Sebelum kita buat tu, saya nak bagi tahu kat awak semua, julat ni adalah nilai besar tolak nilai kecil. So saya tulis rumus kat sini. Julat sama dengan nilai maksimum. Awak boleh tengok kat dalam buku teks ya, ada rumus julat. Ini nilai maksimum akan tolak dengan nilai minimum. Sekarang kan, bila awak dah tahu rumus, dia sangat senang untuk kita tengok yang manakah nilai maksimum dengan nilai minimum. Sebab apa? Sebab kita dah susun dalam plot. Okay, kita dah susun dalam plot batang daun ni. So kita tahu yang paling besar mestilah letak pada ni. Okay, 84 dan yang paling kecil adalah 43. So kalau kita dah nampak dia susun, dia sangat senang untuk kita baca data tu. Tapi ingat, soalan ni dia cakap setiap markah ujian. Maksudnya kena cari julat untuk bulan Mac dengan julat untuk bulan April. So dua-dua kena cari. Maksudnya awak kena cari Mac dengan April. So asingkanlah. Okay, ni Mac, ni April So julat dia adalah apa? Ni 1. So julat adalah ni kita tengok 84 tolak dengan 43 So kalau awak salah tolak pun dia akan kira tak ada markah lah kat sini. So jawapan dia 84 tolak dengan 43. Jawapan dia adalah 41. Okay, dan untuk jawapan bulan April, kita tahulah nilai yang besar dia senang sikit baca sebab kita baca ikut urutan kiri ke kanan. So 85 paling tinggi dan paling rendah adalah 45. Maksudnya samalah rumus yang kita guna tadi. Okay, rumus nilai maksimum tolak minimum. Ini senang. Okay, 85 tolak yang paling kecil adalah 45. Dia macam mana awak nak tahu yang paling kecil ni? Yang paling kecil ni mestilah duduk dekat dengan tangkai dia ni. Maksudnya ini paling kecil duduk dekat dengan tangkai. Okay, yang sangat rapat. Manakala yang paling maksimum, maksudnya yang paling tinggi, dia paling bawah dan paling jauh daripada tangkai tu. Ni paling jauh. 85 dengan 84. Okay, paling jauh dengan tangkai yang paling bawah. Okay, so awak kena fahamlah 85 dia akan tolak dengan 45. So jawapan dia akan jadi 40. Jadi siapa yang buat macam ni, saya bagi dia setengah-setengah dapat 1 markah. Okay, sebab julat ni sangat senang. Sebab tu dia kena ikut sikit markah. Okay, so bolehlah asingkan dia bulan Mac dengan bulan April. Yang ini senang. Tapi yang agak susah sedikit tu, bila kita nak pergi kepada julat antara kuartil. Okay, kita nak pergi kepada julat antara kuartil ni. Yang ni awak kena tengok betul-betul Julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak dengan
kuartil pertama. Okay, yang ini ada dalam buku teks juga. Pun awak boleh cari. Okay, so apa tu kuartil ketiga? Apa tu kuartil pertama? Ni awak kena alert sikit, kena fokus sikit. Sebab data ni sama ada dia susun ataupun tidak, awak kena pastikan data tu mestilah turutan menaik. Macam sekarang ni kan, dia dah susun. Okay, dia dah susun dalam plot batang daun ni. Jadi awak dah tahu dah, data ni memang susunan menaik. Okay, 43, 47, kemudian 50, 52. So nampak kan, dia punya susunan dia menaik. So bagi saya, kalau ada plot lagi bagus lah. So awak boleh terus tengok data ni. Okay, sekarang kalau awak rasa confused, kita nak kena cari kuartil pertama, kita nak kena cari kuartil ketiga. Sebab yang ni kita tak tahu. Kuartil pertama dia apa? Kuartil ketiga ni apa? Okay. Dalam buku teks tu dia ada tunjukkan jalan kerja. Tapi mungkin awak kurang sikit mahir. So kita tengok macam mana kita nak ambil kuartil ketiga dengan kuartil pertama. First kita ambil kuartil pertama dulu. Okay, kuartil pertama ni, awak kena tengok susunan data dia. Kalau awak rajin, awak salin lah 43, 47 ni semua. Tapi macam saya terus congak daripada graf lah. Okay, ni saya tunjuk bagi pelajar yang confused. Okay, ni untuk bulan Mac. Okay, kadang-kadang kan, kadang-kadang pula. Okay, awak tengok kat sini. Kenapa saya, ni untuk bulan Mac tau. Kenapa saya buat dua warna? Dia macam ibarat ada permainan, macam acara perlawanan. Ni kumpulan A, ni kumpulan B. Tapi sebenarnya, masing-masing ni dalam bulan Mac. Ni data dalam bulan Mac. Ni cerita pasal bulan Mac. Tapi saya bahagikan kepada dua kumpulan. Pasukan A, pasukan merah dengan pasukan B dengan pasukan biru lah. Anggap macam tu. Dekat kumpulan yang pertama ni, okay, kumpulan pertama kita panggil dia kawasan kuartil pertama. Kawasan je tau, bukan jawapan. Kawasan kuartil pertama. Kumpulan kedua, kita panggil dia sebagai kawasan kuartil ketiga. Maksudnya, kuartil pertama ni untuk yang first bahagian kumpulan pertama ni. Kan, kuartil ketiga mestilah paling last. Jadi, biasanya, kalau awak perasan, saya bahagikan kepada dua kumpulan. Nampak? Saya bahagikan kepada dua kumpulan. Sebenarnya, kalau awak fahamkan, dekat pertengahan antara dua ni, kita panggil dia sebagai pengadil. Okay, pengadil. Dia kena ada pengadil. Kalau ada dua kumpulan, mesti ada pengadil. Dan pengadil ni kita anggap dia sebagai median. Median kan tengah-tengah. So, pengadil tu tengah-tengah. Okay, median tengah-tengah. Dan kita nampak median dia adalah 69.5 lah. Iaitu 69 campur 70 bahagi 2. So, awak dapat 69.5. Yang ni dia tak tanyalah. Tapi awak just take note sahaja. Okay, median dia adalah 69.5. Ni saya tulis pakai pen hijau. Awak kena tambah dulu bahagi 2. So, awak dapat 69.5. Ni pengadil dia. Tapi soalan ni dia tanya kuartil ketiga dengan kuartil pertama sahaja. So pengadil ni awak tak payah cari. Okay. So untuk awak cari kuartil pertama, okay, kuartil pertama berada dekat kumpulan merah. Okay, sebab dia first. Okay, kumpulan merah ni. Cara dia sama. Dalam kumpulan merah mesti ada kapten. Kita panggil kapten lah, ketua pasukan. Ketua pasukan ni mestilah duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah ni kita baca dia ada 5 kiri, kita ada 5 kanan. Dan tengah-tengah dia dekat sini macam hantu hantu kat sini. Okay. So tengah-tengah ni kita panggil dia sebagai Q1 iaitu kuartil pertama. Okay, kuartil pertama. Okay, ni untuk bulan Mac. Jadi awak kena cari dulu kuartil pertama. So kita tulis kat sini kuartil pertama. Okay, berapakah jawapan bagi kuartil pertama kalau awak nampak garis tu? Awak boleh tuliskan kat ruangan komen.
58. Okey, 58. Kalau yang lain, kalau awak cuba buat, kalau dapat sama jawapan 58 tu, maksudnya betul Okey, try buat. Macam mana dapat 58? So kalau awak tak tahu, awak boleh tengok kat sini Kan dia ada baris garisan tengah-tengah yang putus-putus saya buat ni. Okey, dia macam pengadil, ketua kumpulan dan cara dia sama macam tadi lah. Antara dua ni, awak kena tambah, lepas tu bahagi 2. Okey, awak boleh tengok rumus yang sama macam median tadi. So, jalan kerja dia adalah 54 campur dengan 62, okey, baru bahagi 2. So, dia akan dapat jawapan lah. Okey, dapat jawapan dia apa? Ni kuartil pertama. So, kita check. Alamak, saya tak buka kalkulator lagi. Sekejap Okey. 54 campur 62. Campur dulu tahu, jangan terus bahagi. Kena campur dulu. Okey, betul lah 58. Campur dulu baru bahagi 2. Itu adalah kuartil pertama. Sekarang kuartil ketiga ni pun sama, awak kena cari ketua pasukan. So awak cari dia 5 kiri, 5 kanan. Okey, mestilah seimbang. Okey, tengah-tengah ni adalah ketua pasukan untuk kumpulan B. Dan dekat sini kita panggil dia sebagai kuartil ketiga. Okey, ni Q3. Okey, sekejap Kalau awak rasa serabut sangat benda ni, saya kecilkan sikit. Okey. So, kuartil ketiga ni adalah 76 campur 78. Okey, 76 campur 78. Kemudian awak campurkan bahagi 2. So, ini kita nampak lah 77 jawapan dia. Okey. 77 jawapan dia. So, itu adalah kuartil ketiga. Dan memang panjang sikit lah, sebab tu saya bagi markah dia besar sikit. Kuartil ketiga sama dengan 76 campur dengan 78. Kan? 76 campur dengan 78. Lepas tu bahagi 2. Okey, dapat 77 Kemudian masukkan dalam rumus julat antara kuartil. Rumus ni dah ada dalam buku teks. Okey, rumus ni dah ada dalam buku teks. So awak just tolakkan sahaja. Kuartil ketiga, yang jawapan ni, kuartil ketiga ni, okey, 77 ni mesti besar. Tolak dengan kuartil pertama, 58. Okey, so awak tulis kat sini julat antara kuartil. Julat antara kuartil ialah 77 tolak dengan 58. So jawapan dia 77 tolak 58 dapat 19. Okey. Ini adalah julat antara kuartil. Bagi data yang tersusun. Kalau data yang tak tersusun pun still sama. Awak kena susun ikut urutan. Lepas tu buat benda yang sama. Cara dia sama. Ini je cara yang paling senang. Kalau awak rasa awak susah nak belajar cara ni, awak boleh belajar cara lain lah. Dia ada cara lain. Tapi mungkin tak termasuk dalam silibus buku teks. Mungkin awak rasa ada idea lain kan. Tapi bagi saya ini je kot yang kita belajar dalam buku teks. Okay. So itu berkenaan dengan bulan Mac. Tapi kan rasa-rasalah awak nak tak salin data yang banyak ni satu-satu. Kan rasa macam bazir masa. Sebab kita nak kena salin data tu satu-satu kan, bazir masa. Tapi kalau awak rajin, tak apalah, tak ada masalah. Cuba kalau rasa macam nak congak, nak try lah congak kan. Ni masih lagi dalam konteks bulan Mac Bila kita dah susun data macam ni, so awak akan ambil contohnya macam pensel atau pensel lah, okay, sebab boleh padam kan. Okay, so pensel ni just tandakan tick lah, okay. Tick tu untuk maksudnya awak tahu dia ada 20 data. So 20 data ni awak kena ada pengadil. So pengadil akan menjaga 10 kumpulan A, 10 kumpulan B. Maksudnya ada 10 kiri, 10 kanan. So awak buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya kawasan sini adalah kawasan kumpulan A. So awak dah tahulah kat sini awak boleh congak.
kan? Dan selebihnya adalah kumpulan B. Maksudnya macam tu pun boleh, lagi cepat. Tak payah tulis satu-satu kan. Just tanda-tanda je, tulis kecil-kecil lepas tu tanda. Ataupun kalau awak rasa awak nak asingkan ni, awak buatlah macam bubble ke. Sekali lah ikut kreativiti masing-masing Macam ni lah, contohnya awak kotakkan ke. Tak ada masalah. Kita kena bahagikan kepada dua kumpulan dulu. Lepas tu, awak nak cari Q1. Q1 tu kan kuartil pertama. Okay, ni saya asingkan Okay, kalau awak nak cari Q1, macam tadilah cara dia, 5 kiri, 5 kanan. So, tengah-tengah dia dekat sini lah, antara 54 dengan 62. So, maksudnya bacaan dia 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ni awak buat macam ni. Yang kelima ni awak bulatkan. Okay, lepas tu yang keenam pun awak bulatkan. Maksudnya, yang berhampiran antara tengah-tengah tu adalah ketua kumpulan. So, awak dah tahulah, ni adalah Q1. Dia jadi bulat-bulat macam tu. Just conteng sahaja. Tapi conteng yang awak boleh padam lah. Okay. So, awak conteng kat tepi ni pun boleh. 54 campur 62 per 2. Pun boleh, tak ada masalah. Conteng tepi tu pun tak ada masalah. Lepas tu, cari Q3 pun buat benda yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. So, kita dah nampak dah sempadan dia dekat sini. Sempadan dia adalah 76 dengan 78. So, awak buat dekat sini conteng 76 campur 78 per 2 iaitu Q3. Okay? So, tak perlulah awak nak salin data yang panjang-panjang tu lagi sekali kan. Sebab benda ni dah ada plot. Dia memudahkan awak. Itu kalau jenis yang nak cepat congak. Okay? Jenis yang nak cepat congak. Alright, so kita tengok pula pada bulan Mac. Ada yang baru masuk? Okay, kita tengok bulan April pula. Ni tadi bulan Mac. So, saya padam balik bulan Mac. Sebab dia mengganggu banyak sangat. Oops, median ni saya biarkan. Okay, median tu saya biarkan. Okay. Conteng ni pun saya padam. Okay, sekarang kita lihat pula pada bulan April. Macam tadilah cara yang sama. Kita nak kena asingkan kepada dua kumpulan. Bila kita dah ada susunan data macam ni, awak tengok dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kena ada 10 kiri, 10 kanan. Ingat, 20 data, 10 kiri, 10 kanan. Tengah-tengah mestilah pengadil. Okay. So, kira betul-betul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, median dia adalah di sini. Dia punya pembahagi garis lah. So, saya buat pembahagi pengadil ni adalah warna merah. Okay. So, median. Yang kita nampak median adalah 60 campur 60 per 2 sama dengan 60. Okay. Sebab dia campur, dia bagi 2 balik, dia dapat 60 balik lah. Okay. Sekarang awak dah nampak dah sempadan kumpulan A dengan kumpulan B. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mesti sama macam tadilah 5. Sebab kita bahagikan dua kumpulan, kita bahagikan 2 lagi kan. So, ini 5 dengan 6 awak bulatkan. So, awak tahu dia ada sepadan lah. Okay, sepadan tu, so nampak 56 dengan 56. So, conteng kat sini 56 campur 56 per 2. So, jawapan 56 lah, sama balik. Sebab dia nombor yang sama kan. Ni adalah Q1. Yang ni nanti jalan kerja ni awak tulis balik lah dekat bawah tu. Okay. So Q1 ni mestilah berada dekat kawasan depan. Kuartil pertama mestilah berada dekat kawasan depan. Kuartil ketiga mestilah berada dekat kawasan selepas median. Okay, selepas median. Kalau kuartil pertama sebelum median. Kena ingat tu. Okay, kita tengok pula kuartil ketiga. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 74 ni adalah nombor yang kelima. Dan nombor yang keenam mestilah duduk sebelah dengan nombor yang kelima. Sebab dia adalah pertengahan.
So kita tahu pertengahan dia adalah di kawasan 74 dengan 74. Okay, so Q3 dia adalah 74. So bagi saya, kalau awak macam ni, lagi cepatlah dia menjimatkan masa. Tak ada banyak conteng. Just awak tanda-tanda gitu je lah. Okay. So benda yang sama awak buat jalan kerja. Tulis balik jawapan dia. Kuartil pertama apa? Okay, kuartil pertama dia adalah, awak ambil balik dekat atas ni, 56 campur 56 bahagi 2. Okay. Sebab tu saya cakap conteng je kat atas tu. Kita akan dapat 58. Okay. So, ketiga dia 74 Kita ada lagi 10 minit. Saya nak kena cepat sikit. Cikgu. Ya? Bukannya 56 tu, 56 tambah 56 bagi 2 tu 56 juga ke? Oh ya, typo. Okay, 74 bagi, tambah 74 bagi 2 dapat 74 balik. Okay, so awak tolakkan balik. Ni gunakan rumus yang sama, tolak. Jelat antara kuartil. Minta maaf lah tulisan saya comot sikit. Okay, sebab saya tulis dekat ni, drawing tablet. Ni kira guna kalkulator je, jangan malu-malu. Tolak 56, dapat 18. Anda siap? Apa akan susah tau, tapi sebenarnya kalau awak buat, dia akan jadi lebih senang. Nanti saya akan bagi awak soalan lah. Nantilah, bukan sekarang. Okay, tak apa. Saya harap awak faham lah. Okay. Sekarang ni tuliskan kat ruangan komen kalau awak faham. Okay, tuliskan faham kalau awak faham. Oh ya, kalau awak nak menjawab soalan ni, saya tak akan tanya awak seorang-seorang ya. Saya akan minta sesiapa je respon dekat dalam Google Meet. So tak perlu malu-malu. Ambil peluang untuk awak respon dengan baiklah. Okay. Jangan risau, saya jenis yang friendly je Okay, so kita tengok soalan yang akhir sekali. Wakilkan data di atas dalam satu plot kotak. Yang ni kita nak belajar sikit ni. Apa itu plot kotak? Mungkin dalam kelas saya sebelum ni saya tak terangkan sangatlah berkenaan dengan plot kotak. Tapi hari ni saya nak terangkan berkenaan dengan plot kotak. Jadi awak belajar apa? Awak belajar batang dan daun ni, dan ada lagi satu yang awak kena belajar iaitu plot kotak. Okay, so plot kotak ni lukis balik berdasarkan data yang awak dah dapat. Dia lagi senang sebab ada data, boleh lukis. Dia jadi macam tu lah. Tapi nak lukis kena ingat, wajib guna kertas graf. Sebab awak budak mat. Bila budak matematik, kena ada kertas graf. So saya kena sediakan kertas graf untuk tunjukkan contoh mana kertas graf saya, kelas online. Ni. Okay, ni contoh kertas graf, mungkin awak pening sikit sebab tak jelas sangat. Okay, so kalau contohnya kita tengok balik based on data tadi ni. Ni kita ada bulan Mac, kita ada April kan. Dalam plot kotak ni kita perlukan 5 je data. Okay. Dalam plot kotak ni kita perlukan 5 data wajib. Okay, first awak kena tahulah kita ada 2 bulan. Kita ada March dengan April. So nilai minimum kena tahu. Okay, nilai minimum. Kuartil pertama. Lepas tu median. Median ni walaupun soalan tu tak minta tapi awak kena carilah. Kuartil ketiga dan akhir sekali nilai maksimum. Ni je lah plot kotak yang kita gunakan maksimum. Okay.
So macam tadilah nilai minimum untuk bulan Mac ni awak tahu 43 awak ambil balik daripada Julat. Ambil daripada Julat 84 maksimum, 43 adalah minimum. Okay, 43 dengan 84. Ambil balik daripada data yang awak buat tadi. Lepas tu Julat antara kuartil tu maksudnya kuartil ketiga dengan kuartil pertama kan. So ambil balik daripada tadi 77 dengan 58. Maksudnya 77 tu kuartil ketiga, kuartil pertama tu adalah 58. Ambil balik. Cuma bezanya median je kita tak tahu tadi. Sebab tu saya cakap median ni awak cari je walaupun dia tak minta. Masa awak nak buat Julat antara kuartil tu lah awak cari median. Sebab memang proses dia memang median kena cari dulu. Median ni awak anggap pengadil. Okay, pengadil. Median ni awak anggap pengadil. So 69.5 lah yang tadi saya cakap tu. Okay, 69.5. April awak benda yang samalah. Julat antara kuartil kita ada 74 dengan 56. Okay, maksudnya maksimum pula. Kuartil ketiga 74. Kuartil pertama 56. Ambil je balik daripada data ni. Maksimum 85, minimum 45. Okay, ni 45. Ni 85. Dan akhir sekali 60 lah median dia. Okay, ambil balik daripada yang saya cari tadi. Ni 60 campur 60 lah. Minta maaf saya nak cepat sikit. Dan untuk plot kotak ni just lukis sahaja. Dan awak tengok kat sini, okay, dia ada start dengan nombor 40 sampai 84 ataupun 85. So mungkin awak rasa, saya rasa saya nak guna sifir 10 lah senang. Maksudnya dalam graf ni, kita gunakan paksi X sahaja. Kita gunakan paksi X, gunakan sifir 10. Maksudnya 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Sebab dia ada 85, jadi kita ambil yang paling genap lah 90. Ni kita ambil paksi X sahaja. Plot kotak ni tak perlukan paksi Y. Hanya paksi X sahaja. Dan awak kena lakar dalam satu graf sahaja. Contohnya, bulan April. Bulan April ni adalah start dengan 45 So 45 kat sini lah awak lukis kotak macam ni. Awak buat plot macam ni. Ni 45. Okay, awak buat plot. Buat plot dulu. Kita kena plot. Nama pun plot kan? Buat plot dulu. Plot hitam macam dot ni. Lepas tu ada 56. So 56 mungkin kat sini lah. Okay, plot lagi. Lepas tu ada 60. Plot lagi. Ada 74. Plot lagi. Ni kalau guna sifir 10 kat kertas graf dia lagi cantik lah. Kemas. Okay, 85 belas kali lah. Okay. Dan awak belajar bentuk untuk plot kotak ni mestilah bentuk kotak. Okay, bentuk kotak. Hanya tengah-tengah ni sahaja yang ada palang. Palang, palang dengan palang. Okay, 3 dot yang pertama, 3 dot yang dekat tengah sahaja yang ada palang. Lepas tu awak buat kotak. Okay, buat kotak. Kena guna pembaris sebab saya tak boleh guna pembaris kat drawing tablet. Lepas tu awak sambungkan dia punya ekor dengan kepala. Ekor dengan kepala. Satu markah. Okay, senang. Ni paksi pun awak buat lah. Dia punya tulang kerangka ikan. Okay. Lepas tu tulis April. Tulis April dekat atas plot ni. Maksudnya, okay, ini plot kotak bagi bulan April. Kemudian, March pula. March 43. So, lukislah 43. Saya guna warna hijau. 43 kat sini kot. Okay, 43. Yang ni awak plot ikutlah sukatan yang betul. 58. Mula-mula biasanya saya lebih suka kalau awak buat plot dululah sebab bila awak buat plot dulu dia jadi lebih mudah untuk awak tahu kat mana plot-plot dia. Kalau 69.5 ni maksudnya dia tak sampai 70 dia hampir-hampir 70. Maksudnya kat tengah-tengah sini. 69.5. Dia antara 69 dengan 70 dia tengah-tengah. Dan 77 dengan 84. 77 84. So macam biasa saya cakap tadi, tiga yang dekat tengah ni awak buat palang. Palang ni mestilah menegak.
Tak kisahlah lebar dia awak nak buat macam mana pun. Okey, tapi mestilah tegak. Guna pembaris dan awak buat kotak dia. Okay, buat kotak dia. Ni step dia lah yang saya tunjuk. First buat plot, lepas tu plot tengah tu awak buat palang, lepas tu kotakkan dia dan akhir sekali sambungkan ekor dan kepala. Dan yang paling penting, tulis dia punya nama. Okey, siaplah dia punya ni lah plot. So ambil ni, awak boleh letakkan dekat jawapan awak. Oops. Okey. Dia mesti dalam sekali jalan Maksud saya alamak, benda ni mengganggu lah. Okey. Dia mestilah dalam satu graf yang sama sebab dia dalam satu soalan yang sama. So ini adalah jawapan yang elok Lebih elok lagi kalau guna pembaris. Kalau awak buat dekat kertas biasa, dia jadi kurang jelas lah. Biasanya memang akan disediakan. Kalau exam memang kena bawa kertas graf, tapi untuk soalan macam ni mungkin cikgu sekolah akan sediakan graf punya kawasan graf punya kawasan tu awak letakkan jawapan. Biasa macam tu lah. So ikutlah arahan. Nantilah kalau dah masuk face to face class. Alright, so itu sahaja berkenaan dengan plot kotak. Jadi ini adalah berkenaan dengan contoh-contoh soalan sukatan serakan data tak terkumpul. Itu je yang awak kena faham. Ada lagi satu jenis soalan iaitu soalan yang keempat yang ni tak apa, minggu depan kita akan belajar tapi ini contoh soalan dan sangat senang. Awak boleh skor 9 markah. Dan mungkin saya akan buat lagi sekali soalan ni. Tapi yang berbeza sikit lah. Alright, so kita ambil kehadiran pelajar. Pelajar wajib ambil kehadiran sebab dalam kehadiran ni kita ada quiz. Dan saya nak awak jawab. Tak kisahlah awak jawab betul atau salah. Sebab dia ada explanation. Okay, awak tengok dekat chat ni ada link saya ada letakkan. So boleh ambil kehadiran.